What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Scoverto. Alright, dalam video ni aku akan Alright, dalam video ni aku akan cerita sikit pendapat aku, teori berkemungkinan bagaimana rupa bentuk Awakening Luffy dalam chapter yang akan datang nanti. Probably. Yes, aku sangat berharap dan yakin setelah musuh terkuat Luffy sebelum ini, which is Katakuri, telah berjaya menghasilkan Awakening. Dan baru-baru ni pula, dua dari aliansi Luffy, which is Law dan Kid juga telah berjaya mengawakenkan keupayaan Devil Fruit dorang. So, as MC ataupun main character dalam siri One Piece, takkan Luffy tak ada Awakening kot kan? Cuma dalam video ni, korang jangan risau, aku takkan bahaskan teori-teori melia tanpa fakta-fakta yang utuh. Aku cuba susunkan fakta sedia ada yang telah Oda suapkan kepada kita, dan dari fakta-fakta yang kita ada tu, kita cuba relatekan dengan Awakening Luffy. Okay, tapi sebelum tu, hari ni aku nak shout out to my brother Mal Solusi yang juga selalu support aku. So hari ni aku nak bagi sokongan balas kepada dia. So guys, jangan lupa untuk subscribe channel Mal Solusi yang banyak menghasilkan konten-konten berkenaan dengan anime dan kupasan dia dari sudut pandangan dia. So guys, jangan lupa untuk support Mal Solusi. Okay, link channel dia aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Alright, jom let's proceed with the content. Apollo, bila-bila masa, di mana jua? Alright, berdasarkan video aku sebelum ni, which is korang kena tengok dulu video tu lepas ni kalau belum. Teori paling mudah atau spekulasi paling mudah yang kita boleh katakan untuk Luffy ni awakenkan Devil Fruit dia adalah mengikut corak ataupun fakta yang telah diberitahu oleh Doflamingo, which is persekitaran Luffy akan berubah mengikut Devil Fruit Paramecia yang dimakan tu lah. So bermaksud sekiranya Luffy unlock his awakening power, so persekitaran dia akan berubah menjadi rubber ataupun getah. Itulah spekulasi paling mudahnya lah kan. But what if rubber ni awakening dia tak sama seperti mochi milik Katakuri dan string milik Doflamingo? What if it is more like Zoan type of Devil Fruit yang macam aku terangkan dalam video lepas? So ini juga menjadi satu teori yang agak masyhur berlegar-legar di dalam One Piece community yang mengatakan Luffy akan instead mampu untuk meningkatkan dan memperbaiki elemen getah dalam tubuh dia. Asasnya Luffy sebenarnya akan menjadi lebih bergetah. Lawak-lawak juga kan, but there is still a very high chance yang benda ni akan berlaku. Dan secara faktanya pun kita dah pernah saksikan sekiranya Luffy meningkatkan quality atau his rubberiness, which is Gear Force, memiliki gabungan antara haki dan juga memasukkan udara ke dalam tubuhnya dan meningkatkan keanjalan atau elasticity Luffy, dan kemudiannya membuatkan dia lebih kuat dan lebih lagi laju. Jadi idenya kat sini adalah yang paling meyakinkan. Tapi ada satu lagi pendapat atau idea yang membuatkan kita tertanya-tanya, bagaimana Devil Fruit Paramecia yang lain berfungsi? How it works sekiranya Luffy mampu untuk menghasilkan getah? Macam yang aku cakap dalam video lepas, perbezaan antara Logia dan Paramecia ni, Paramecia hanya boleh memiliki satu dari dua sifat Logia, sama ada menukarkan tubuh mereka menjadi elemen Devil Fruit Paramecia yang dorang makan ataupun menghasilkan Devil Fruit Paramecia yang dorang makan. So adakah Luffy dalam mode awakeningnya dia mampu untuk menghasilkan getah keluar dari tubuhnya ataupun memanipulasi persekitarannya menjadi getah seperti yang Pika buat, which is mampu untuk memanipulasi batu semasa di Dressrosa. Cuma apa yang kita boleh tengok macam Pika, walaupun dia tak ada ciri-ciri salah satu dari dua ciri-ciri Logia, but still keunikan Devil Fruit Paramecia dia mampu untuk memanipulasi batu. Dah macam awakening pun. Dan aku tak cakap juga yang Luffy in future tak mampu untuk awakening macam Katakuri, macam Doflamingo, dan perkara tersebut juga berkemungkinan untuk berlaku. Dan mungkin juga apabila Luffy nak aktifkan kekuatan awakening dia, kita akan tengok Luffy akan flashback balik apa yang Doflamingo cakap dalam satu atau dua panel dalam manga tu nanti, sama macam masa dia lawan dengan Katakuri tu kan, yang dia teringat balik kata-kata relik berkenaan ada fighter yang bahkan mampu untuk melihat sekilas masa hadapan. Dan kemungkinan seterusnya adalah memanipulasi persekitarannya menjadi getah. Contohnya dia dapat menukarkan tanah atau apa-apa sahaja berhampiran dia menjadi getah. So agak-agak macam mana nantinya awakening Luffy
Okey, jom kita tengok balik Awakening Devil Fruit Doflamingo. Ada sesuatu perkara yang sangat menarik tentang kemampuan Doflamingo yang mana dia mampu untuk mengubah bumi dan landscape yang ada berhampiran dia menjadi string, tali ataupun benang. Which is, apa yang dia buat adalah Doflamingo telah menukarkan the nature, alam semula jadi, menjadi devil fruit yang dia makan. Ito Nomi. So aku tertanya-tanya, ada tak lagi jenis devil fruit Paramecia yang mampu untuk lakukan perkara yang sama macam Doflamingo? So macam yang aku beritahu dalam video lepas, ada banyak sebenarnya jenis-jenis Paramecia kalau kita perhatikan betul-betul. Ada yang bersifat mampu merubah tubuh badan, ada yang bersifat mampu mengeluarkan elemen dari tubuh badan mereka, dan ada yang bersifat mampu merubah persekitaran mereka, bahkan ada yang mampu memanipulasi persekitaran. So berbalik kepada persoalan tadi, ada tak devil fruit yang sama macam Doflamingo, which is yang mampu menghasilkan elemen devil fruit dia? So jawapannya memang banyak. Contohnya macam Mochi Nomi milik Katakuri, Bisu Nomi milik Cracker, Bari Nomi milik Bartolomeo, Hoya Nomi milik Daifuku, Horo Nomi milik Perona, Awa Nomi milik Khalifa, Beta Nomi milik Trebol, Doru Nomi milik Mr. Tree, Doku Nomi milik Magellan, dan beberapa lagi. Alright, ni satulah. Dan kalau kita tengok balik penyataan Doflamingo berkenaan Awakening, seolah-olah dia dah menjadi sifat kepada satu lagi jenis devil fruit Paramecia yang lain yang mampu memanipulasi atau mempengaruhi persekitaran. Which is dalam chapter 785 Doflamingo ada bagi tahu bahawa, and when your powers have awakened, it does not only affect you but the things around you as well. So kalau kita boleh tengok balik, devil fruit Paramecia yang mampu memanipulasi persekitaran ataupun mempengaruhi persekitaran juga, throughout One Piece series ni pun ada banyak juga kan. Contohnya macam Captain Shu, apa yang disentuhnya menjadi karat. Jewel Riboni, dia mampu memanipulasi umur apabila menyentuh seseorang. Ivankov mampu memanipulasi hormon. Inazuma mampu mempengaruhi persekitaran tanah. Shiki mampu mengapungkan apa sahaja non-living object. Senior Pink, Foxy, Pika, Strusen, Bello Betty, Edward Newgate, Whitebeard, Fujitora, Kozuki Toki. So ni adalah antara devil fruit Paramecia user yang mampu untuk mempengaruhi dan memanipulasi persekitaran. Alright, disebabkan aku dah terlanjur bercerita konsep Awakening ni dalam last video dan juga Awakening untuk Luffy ni, so dalam next video aku akan senaraikan semua devil fruit user yang dah Awakening dan potential devil fruit user yang akan Awakening. Okay? Alright, so setelah kita memahami konsep asas atau kategori asas yang ada dalam keluarga devil fruit Paramecia ni, kita boleh keluarkan satu conclusion yang mengatakan bahawa Awakening untuk devil fruit Paramecia ni bukan sahaja tertakluk kepada perubahan persekitaran, bahkan mereka mampu untuk meningkatkan the quality of their devil fruit. Macam yang kita boleh tengok berlaku kepada Trafalgar D. Waterloo dan Eustace Captain Kidd. Alright, sebagaimana yang kita tahu dalam chapter 1030, Law ada menerangkan sedikit tentang kemampuan Awakening devil fruit dia, which is tusukan dari pedang Kikoku yang diselaputi dengan anestesia tu sebenarnya tidak mencederakan. So that's why walaupun pedang Law tembus dari belakang tubuh Big Mom sampai ke bawah dagu Big Mom, tusukan itu tidak mencederakan Big Mom. Cuma what happened was, krum yang dihasilkan akan memberi kesan yang lain kepada tubuh badan seseorang, dan dalam kes ni adalah Big Mom lah kan. So kita faham bahawa jenis devil fruit Law adalah mempengaruhi persekitaran, but only persekitaran itu berada dalam room dia. Dia boleh memotong sesuka hati dia tanpa mencederakan tubuh seseorang itu. Cuma setelah tubuh itu dipotong, Law dapat memanipulasi tubuh yang dipotong itu selama berada dalam roomnya. Jadi devil fruit Law yang berbentuk mempengaruhi persekitaran ini, dia mampu untuk improve devil fruit dia. So aku yakin Big Mom bukan hanya suffer from the shock sahaja. Maybe dalam chapter-chapter akan datang nanti, kesan daripada serangan Awakening Law itu akan memberikan kesan kepada tubuh Big Mom. So Eustace Captain Kidd pula, dia memiliki kemampuan magnetism dan dia telah transfer magnetism yang ada dalam diri dia tu kepada Big Mom, membuatkan Big Mom sepenuhnya menjadi magnet. So nantinya macam mana pula Awakening Luffy? Alright, in my point of view, maybe Luffy mampu untuk menukarkan persekitarannya menjadi getah, dan begitu juga dia mampu untuk improve the quality of the Gomu Nomi sehingga dia menjadi bertambah kuat dan bertambah laju. Atau secara harfiahnya, Luffy akan meningkatkan daya elasticity-nya dan meningkatkan daya lantunan
tubuhnya. Dan ada yang menspekulasikan bahawa apabila Luffy mampu menukarkan persekitaran menjadi getah, maka nantinya Luffy mampu untuk menyerang targetnya seperti mana Bellamy, melompat ke sana, melompat ke sini macam Bellamy lah kan, meningkatkan kelajuan dia dan barulah dia menyerang lepas dia rasa dah cukup laju dan sebagainya. So aku rasa Oda akan buatkan Devil Fruit Luffy ni bahkan lebih daripada Bellamy tu lagi. Ingat tak masa Doflamingo awakenkan Devil Fruit dia? Dia bukan sahaja telah menukarkan persekitarannya menjadi string. Doflamingo bahkan mampu untuk memanipulasi string yang dah ditukarnya itu. Samalah macam Devil Fruit Paramecia yang jenis memanipulasi ni kan. Diorang mampu untuk memanipulasi apa yang diorang hasilkan. Contohnya macam Devil Fruit Pika. Dia mampu untuk memanipulasi batu di sekeliling dia. Jadi possibly agak selamat untuk kita andaikan bahawa kalau Luffy mengubah persekitarannya menjadi getah dan dia juga mampu untuk memanipulasi getah tersebut. Kalau macam itulah jadinya nanti, boleh bayangkan tak? Gomu Gomu Nomi, Gatling Gun nanti datang daripada persekitaran Luffy. Memang mendapatlah musuh tu kan. Dan mungkin penumbuk Luffy tu juga nanti akan bersaiz gergasi, lagi besar daripada Elephant Gun dia, lagi besar dari King Kong Gun, maybe Gigantopithecus Gun. Pasal aku ada buat research sikit pasal jenis haiwan berbangsa monyet yang besar ni. So dia keluar binatang tu kan, Gigantopithecus. Ataupun Mammoth Gun ke apa kan, untuk step up daripada Elephant Gun kan. Dan seperti yang kita boleh tengok juga, Doflamingo mampu untuk menghasilkan klon daripada Devil Fruit dia. So why not kita tak spekulatkan yang maybe Luffy juga mampu untuk menghasilkan klon daripada Awakening Devil Fruit dia. Atau kalau dia perlukan booster untuk serangan dia, so apa yang dia perlukan hanyalah memanipulasi permukaan tanah yang telah dia awakeningkan tu untuk dijadikan sebagai launcher untuk meningkatkan damage dengan lebih besar lagi dari serangan dia itu. Bahkan Luffy juga mampu untuk menghasilkan tubuh badan gergasi yang sempurna dari Devil Fruit Awakening dia itu, hasil dari manipulation of his surrounding yang mungkin sama macam Pika. Sebab setakat yang kita tengok sebelum ini, Luffy hanya mampu hasilkan Giganto Pistol, Giganto Raifuru, Giganto X. Maybe that will be a foreshadow yang Luffy bahkan mampu untuk menghasilkan keseluruhan tubuh badan dia menjadi gergasi dengan awakening power dia tu. Dan macam yang aku cakap sebelum ni dalam teori All Blue is One Piece tu, so maybe this giant Luffy lah yang akan meranapkan the red line, seterusnya dapat mencantumkan ke 5 ocean, West Blue, North Blue, East Blue, South Blue dan Grand Line. Dan it will be so epic if finally dalam mod gergasi Luffy tu dia menyarungkan di kepala dia that giant straw hat di kepala dia yang berada di Marijoa tu, mengisyaratkan the Joy Boy has returned. So what do you think guys? Please drop your comment down below berkenaan teori ini. Yes, aku tak sentuh banyak macam penteori-penteori lain berkenaan Awakening Luffy ni, sebab aku nak discussion kita ni terarah dengan fakta yang benar, bukan just some crazy assumption yang tidak berteraskan fakta. Okay?